dan firman diri dan bila berada di Allah Subhanahu. Insyaallah malam ini kita sambung dengan pasal Sahih Bukhari. Baik, malam ini kita sambung pada hadis yang ketiga. Ya. Ayat ketiga. An Aisyah ummul mukminin annaha qalat awal ma unzila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ru'ya salihah fi an-nawm. Daripada Aisyah ummul mukminin dengan yang digelar sebagai ummul mukminin, ibu pada sekalian yang beriman. Annaha awasanya Aisyah qalat, kalau berkatalah dia Aisyah. Maksudnya hadis ini jalur riwayat dia daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia awal ma mulia bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata awal-awal barang yang dimulakan dengannya ma oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, daripada wahyu, yaitu ar-ru'ya as-salihah. Yang pertama sekali, mimpi yang baik. Ini benda yang pertama sekali yang Allah Subhanahu wa taala menurun dekat ini. Adapun kata ulama, bukan semua mimpi, bukan semua wahyu itu datang di mimpi dah. Bahkan setengah, berdasarkan kepada min yang disebut oleh ulama. Min itu dengan masuk di tabain, min itu dengan masuk setengah saja daripada wahyu yang Allah datangkan mimpi itu, yaitu antaranya wahyu yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah datangkan mimpi dia dalam tidur. Maksudnya mimpi apa dia? Ru'ya salihah, mimpi yang baik. Fi naumi, dalam tidur dia. Bila sebut fi naumi, ini maksudnya tidur tak sedap. Walaupun tidak tahu, ada riwayat mengatakan Nabi SAW dia tidur pun macam dia tak tidur. Tapi ulama bahas dalam masalah ni, dia tidur, dia tidak sedap. Maksudnya mimpi semua. Ini yang kata fi naumi. Apa dia hikmah di antara yang Allah Subhanahu wa taala datangkan dulu dalam mimpi? Dia tak turun mari daripada awal dah. Antara hikmah dia, kata ulama, nak bagi Nabi ni tak terkejut. Tak terkejut. Macam kita dalam mimpi ni kadang-kadang dia dapat tidur dia rasa dia. Mereka kita bangun-bangun tengok tak ada apa. Tadi rasa macam tendang, tengok-tengok tak ada tendang. Punya orang tidur. Jantung tu macam tu. Nabi SAW, Allah tunjukkan dia daripada mimpi ni supaya bila dia jaga-jaga dalam keadaan dia melihat benda yang sama. Dia jaga, dia melihat benda yang sama. Dalam mimpi dia nampak, kemudian dia jaga, dia nampak benda yang sama. Jadi dia baik. Fakana la yara ru'ya, maka adalah Nabi SAW tidak melihat ru'ya, mimpi dia itu illa ja'at mithla falaqis subh. Nabi SAW dia tak lihat dalam mimpi dia malaikat datang satu perumpamaan. Ja'at, malaikat datang mithla, satu perumpamaan macam mana falaqis subh. Ulama bahas masuk falaq. Ada yang mengatakan cahaya yang terang seperti mana waktu subuh. Ada yang kata waktu seperti mana suasana pagi, dengan adanya orang kata asfar, dengan adanya bintang-bintang yang dengan adanya apa yang kuning-kuning tu. Ada ulama bahas macam tu. Tetapi maksudnya yang lebih orang kata yang lebih rojek mengatakan bahawasanya orang kata pagi yang terang. Maksudnya Nabi nampak dalam mimpi nampak macam tu, luar pun nampak macam tu.
pagi yang terang. Itu dia panggil falatis subuh. Kemudian summa hubbiba ilaihi khalaq. Kemudian orang kata dikasihkan. Hubbi ini maksud dikasih. Ini kalau kita tadi panggil KN yang majhul jamal. Maksud dia hubbiba ni maksud dia yang bagi, yang bagi kasih, yang bagi rasa seronok, tertarik. Hubbiba ilaihi khalaq, tertarik ilaihi kepadanya khalaq, untuk bersendiri. Kalau kita panggil betul, tiba-tiba menjadi satu perasaan nak duduk sendiri, tak maulah bergaul dengan orang, tak mau berjalan. Tiba-tiba menjadi perasaan macam tu yang kata hubbiba. Apa maksud dia? Ulama bahas dalam kalimah hubbiba ni, ada ulama mengatakan apa pasal tidak ada pun benda-benda yang menarik Nabi untuk ke arah keinginan kepada uzlah ataupun betapa. Tak ada pun. Kalau ada satu orang dia seronok duduk dalam gua, seronok pasal sibuk ke apa semua, dia mungkin ada satu motivasi untuk dia pergi sana. Pasal dia biasa pergi gua, contoh kata macam tu. Ada satu orang dia tak minat komen, tiba-tiba tahu dia pegang semangat, dia buat satu apa-apa, tiba-tiba kereta boleh elok. Jadi hati dia ke arah tu. Dia panggil ada motivasi dia ke arah. Ni tak ada. Tiba-tiba jadi ni. Orang kata nak tunjuk kata tiba-tiba jadi rasa macam nak sendiri. Ini nak menunjukkan bahawasanya yang betul berdarah dalam ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan manusia, dekat daripada manusia yang nak bagi ni. Apa yang kata mimpi, yang kata ini wahyu. Itu maksudnya ulama-ulama bahas, orang kata menolak tangisan ataupun orang kata orang-orang yang menuduh kata benda itu dan sebagainya. Baik. Kemudian wakana yakhlu, dan adalah Nabi yakhlu, dia pun orang kata bersembunyi di ghalibil pergi dekat dia. Orang subuh di dekat dia, dia bersembunyi. Tuan-tuan, apa dia hikmah yang kata pergi betapa banyak hikmah. Ulama bahas, di antaranya ulama tasawuf, dia cukup ambil benda dari satu benda yang cukup penting. Dia kata antara jalan untuk takarub, untuk dekatkan seseorang dengan Tuhan sampai ke tahap hakul yakin. Bukan kata percaya, yakin kepada Tuhan, dia kata Tuhan berkuasa apa semua, sampai ke tahap hakul yakin, perlu kepada uzlah, perlu kepada takwa. Nabi SAW, Allah jalankan dia macam tu. Boleh ke Tuhan nak buat selain daripada ni? Boleh. Tapi apa pasal Allah jalankan Nabi? Orang kata jadi hati dia ni main suka pergi betapa pula dalam mulut. Pasal apa? Amin. Yang dibahas. Tuan tengok ada tarikat yang ada suluk dia. Tuan ingat saja-saja kita nampak biasa dia cinta. Tak. Sebenarnya dia nak tangkis. Kadang-kadang kita ni luar nampak kemah, tapi dalam low. Sebab tu kita diajak kalau pergi semangat luar mau kena ada, dalam pun mau kena ada semangat macam tu, kerohanian mau kena ada. Kita tak mau kita semangat orang jentik tu mau. Kita mau jual, takbir kita pun bukan saja takbir semangat orang saja, dalam mau kena. Aneh, antaranya takut. Barulah perasaan kita ni tak ada takut kepada makhluk langsung tak ada. Ini dia kata dia panggil tentang kerohanian. Waktu dia kata penting benda ni, ini juga penting. Sebab tu Nabi dia ajar benda ni. Sebab tu ada di uzlah, ada di orang kata kita bersendiri, kita ada uzlah apa semua. Ini dia peranan dia apa? Saya nak buang takutnya kepada makhluk yang ada sikit-sikit dalam hati. Ini takut dengan hantu, takut dengan jin, takut dengan orang kata macam-macam benda spiritual, benda-benda yang samaiat, benda-benda yang kita tak nampak. Kadang-kadang orang dia ada semangat, tiba-tiba RM50 jatuh depan mata, tumbang. Ada orang macam tu. Maksud dia apa? Dalaman. Ini bagi dalam. Maksudnya kita mau kena ada, uzlah kena ada, yang terjalan untuk dekatkan diri seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab biasa kita jumpa orang biasa betapa betul lain. Orang yang biasa pergi betapa. Saya biasa jumpa satu orang guru, dia main cerita waktu dia betapa di gunung semua. Dia
Dia bertapa di gunung senyum 3 hari. Oh, dia kata hari pertama tu semayang tak tahu apa semayang. Tapi dia adalah peringkat dia ni, dia bertapa ni, dia ada peringkat. Hari pertama semayang tak tahu pasal kenapa takut ni. Maksudnya masih lagi ada perasaan takut kepada makhluk tu ada. Padahal zikir banyak dah, padahal mengaji banyak dah. Pergi, nak pergi sana, tengok ada lagi perasaan. Mai dia kata hari kedua ada lagi. Dia mai kata hari yang ketiga dia jadi hilang perasaan takut tu, baru dapat zoom ataupun rahsia seronoknya semayang. Barulah dapat yang kata Tuhan betul-betul kata Tuhan. Kata manusia ni tak ada kuasa. Barulah benda kita cakap dia dapat dia. Ini dia lihat. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala jalankan Nabi dalam keadaan baik. Maksudnya so kita ikut. Itu kata penting juga. Baik. Apa yang Nabi buat dalam itu? Nabi pergi Wayatahat nasu fi, maka mengasingkan diri fihi pada Nabi pun dia pun han. Maksudnya asing dia. Wa huwa ta'abbud. Layali. Kemudian dia pun ta'abbud maksudnya beribadah. Layali zawatil adat, wa malam. Layali wa malam zawatil adat maksudnya beberapa ketika, beberapa hari tidak disebutkan dalam. Apa pasal tidak disebut? Kerana tidak tahu berapa hari. Cuma ada satu riwayat daripada Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq mengatakan Nabi SAW bermuslah ataupun bertapa selama 1 bulan, iaitu dalam bulan puasa. Karena bertapa itu bukan kata duduk turun, tak turun dah, turun ada waktu dia turun dan sebagainya. Ada pendapat. Sebab tu dalam hadis ni dia tak sebut berapa hari Nabi duduk dalam. Ada yang kata apa 2 minggu, ada yang kata 40 hari, ada yang kata sebulan. Ibnu Ishaq mengatakan sebulan pasal dalam bulan puasa. Baik. Qabla an yanzi'a ila ahli, sebelum dia ni orang kata nak meninggalkan kepada ahli dia, itu kepada keluarga. Wa yatazawwadu, dan berbekal dia pun orang kata pergi bila dah sampai beberapa hari dia pun keluar pergi keluarga ambil bekalan. Yatazawwadu maksudnya ambil bekalan. Lisan kemudian yang demikian dia pun pergi balik. Summa yarji'u ila Khadijah. Kemudian dalam dia pun pergi dekat Khadijah, fa yatazawwadu limithliha. Kemudian dia pun ambil bekalan daripada Khadijah limithliha dan seumpama. Kemudian dia pergi balik. Limithliha ini maksudnya dia pergi balik. Hatta ja'al haq, sehingga datanglah hak, yakni kebenaran. Kebenaran di sini maksudnya waktu dia duduk di dalam gua Hira, tiba-tiba datang kebenaran. Jadi kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata al-haq min Allah. Maksudnya hak itu datang daripada Allah. Wa huwa fil Hira, yaitu di dalam gua Hira. Kemudian faja'al malak, maka telah datanglah akan Nabi al-malak wal-malak. Maksudnya di situ dia al-malak itu dia panggil ma'in makhar, ma'in duduk belakang. Dia panggil bawah, dia panggil makhar kanan. Mana duduk. Maka datang malaikat faqala iqra. Pasal apa dia main buku huruf Fa? Pasal apa dia? Saya benda tu cerita wa huwa fi ghari Hira wajah. Dia boleh buku Fa. Pasal apa dia main buku huruf Fa? Fa itu maksudnya tafsiriah dia. Maksudnya Nabi datang bukan kata selepas turun wahyu. Tak, Nabi datang waktu bagi wahyu, Nabi cerita apa benda wahyu dia Nabi. Itu maksudnya. Itu maksud Fa kata ulama. Maksudnya Nabi datang bawa wahyu, kemudian Nabi tafsirkan, terangkan yang kata wahyu macam mana. Bukan kata hantar dulu wahyu, kemudian mari pula besok dah ada. Ini dia mari kata dia tahu.
Baik, faqala iqra. Faqala ay faqala mana telah berkatalah oleh malaikat iqra. Qala telah berkatalah Nabi, ma ana biqari. Saya baca satu lagu di mana tuan-tuan tengok balik nak tengok bawah tu dah. Sebab ada yang kita dah baca tu dia lama sangat. Lagi tu cuma tak tahu lah, mungkin bahasa Hindu ke lagu apa semua kita tak tahu. Tapi tuan-tuan apa membuat balik. Baik, kemudian malaikat dia kata dekat Nabi, dia kata baca Iqra, baca lah balik. Qala kata Nabi, ma ana biqari. Tuan-tuan tengok jawapan Nabi apa dia? Ma ana biqari. Dia tak kata ma apa la aqra. Dia tak kata ma aqra. Dia kata ma ana biqari. Ulama bahas ungkapan ma ana biqari ini, ungkapan yang orang kata bersusun. Ma ana biqari menunjukkan takkid, menunjukkan kata Nabi betul-betul tak reti baca. Ada ulama mengatakan ma ana biqari itu maksudnya imtina. Nabi bukan tak mau nak baca, Nabi bukan tak suka komen, tapi Nabi tak reti. Nabi tak reti nak baca. Itu disebut ma ana biqari. Bukan Nabi tak mau, bukan Nabi tak mau wahyu ni. Dah Nabi tak tahu baca. Nak baca apa tak tahu. Itu ulama bahas. Ma ana biqari. Kemudian qala fa'akhazani fa'akhazani. Kemudian kata Nabi fa'akhazani, dia pun mengikat. Fa'akhazani akhazah maksudnya saya masuk dia ambil, tapi kita ambil dia main peluk. Ada yang dekat dengan pegang, maksud dia pegang. Fa'akhazani maksudnya dia main peluk. Waktu ni kalau kita ada tutup, kita waktu dulu. Maksudnya tutup apa? Dia bukan main tutup macam tu yang sebab maksudnya dia tutup tu, tutup sampai tak boleh keluar. Macam Nabi ni, dia peluk, yang kata malaikat peluk ni sampai ke tahap payah nak nyawa. Cerita macam tu. Mana peluk sungguh-sungguh. Yang kata ungkapan fakta. Baik. Hatta balagha minni, kata Nabi, sehingga sampailah ini kepada aku ni jahda. Jahda ni maksudnya waktu lelah. Orang main peluk macam mana tadi. Sampai ada yang jadi macam. Summa arsalani, kemudian kata Nabi, dia lepaskan aku. Summa arsalani, kemudian dia melepaskan aku. Orang aku tak boleh baca pertemuan Arabi korek, dia main peluk. Lepas peluk dia lepas. Faqala iqra. Kali dua pula dia kata baca. Ni dia kata dekat dalam buhirah ni, dia kata baca. Kuntu, kemudian kata aku, ma ana bil qari, aku tak boleh baca. Ma ana bil qari, macam kita bahas tadi, aku tak boleh baca. Fa aqazani fa ghattani, kemudian dia pun kata pegang aku, kemudian dia peluk, peluk aku as-saniyah kali yang kedua. Hatta balagha minni jahda, sehingga sampai kepada aku ni puasa macam penat dan sebagainya. Summa arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari. Kemudian dia pun beritahu yang sama lagi. Ada suruh baca, aku pun cakap yang sama, kata Nabi ma ana biqari. Fa'aqadani faqadini as-salisa. Summa arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai 3 kali. Dan sampai 3 kali itu barulah dia baca sampai habis dan mulai. Yang kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iaitu bacalah dengan nama Tuhan kamu yang telah menjadikan yang telah menjadikan alladzi yang kata Allah itu khalaqal insana dalam menjadikan manusia min 'alaq, daripada sifat. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah dengan nama Tuhan kamu yang akram, yang maha. Habis itu. Baik. Kemudian barulah Nabi itu. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembalilah biha dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yardufu fu'adu. Rajuf ni maksudnya balik dalam keadaan hati ini gelisah. Gelisah dia punya hati. Fu'ad ni dia rasa dia tak tenang. Balik rumah ni dalam keadaan apa benda tadi dalam hati. Kenapa yang kita kata tadi? Tu main peluk tadi ni apa semua. Ni pada hati jadi muflah. Atau dia panggil apa yardu fu'ad. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Kemudian dia pun pergi masuk dalam itu dakhala dia masuk dia pun pergi kepada Khadijah binti Khuwailid, isteri dia radhiyallahu anha. Faqala zamiluni zamiluni. Dia pun pergi bila masuk jumpa dekat Aisyah, dia pun kata Aisyah tolong selimut dekat. Oh hati tak tenang, jadi macam takut. Dia panggil jadi macam takut. Dia pun pergi Aisyah, pergi dekat Khadijah, dia kata wahai Khadijah zamiluni, tolong selimut dekat aku. 2 kali dia kata. Fazammaluhu, maka menyelimutlah Aisyah Khadijah bukan dia akan mana dia pun selimut Nabi. Khadijah pun selimut Nabi hatta zahaba anhu taruh sehingga hilang perasaan aku getar, susah hati, dia rasa takut tadi. Sehingga hilang rasa getar. Baik. Faqala li Khadijah, maka telah berkata Nabi SAW bagi Khadijah wa akhbaraha, dan menceritakan. Nabi cerita wa akhbaraha maksud Nabi menceritakan akan Khadijah, menceritakan dekat Khadijah benda yang berlaku. Laqad khasyitu, dia kata laqad khasyitu ala nafsi. Dia cakap dekat Khadijah, aku takut sungguh. Tuan-tuan, laqad khasyitu ala nafsi ini, ungkapan ini dia panggil ungkapan takut sungguh. Ni bukan takut, orang kata takut biasa-biasa yang kadang-kadang dah. Ni takut sungguh-sungguh, luar biasa dia takut. Dia kata dekat Khadijah, wahai Khadijah, aku takut sungguh. Maka ulama bahas dalam ungkapan khasyah ini, ada ulama mengatakan takut itu pasal takut bertemu dengan benda yang baru. Dalam Fathul Bari dia sebut ada 15 perkataan ulama berhubung dengan ungkapan khasyah. Ada yang kata Nabi takut, orang kata kena penyakit berpanjangan. Ada yang kata Nabi takut mati. Ada yang kata dengan sebab tadi itu Nabi takut Nabi dihina oleh orang yang tak suka dengan Nabi. Ada yang kata Nabi takut, orang kata Nabi tak boleh untuk orang kata duduk di Madinah, di Mekah, macam-macam ungkapan. Tetapi yang lebih rajih mengatakan ungkapan yang pertama, bahawasanya ketakutan Nabi adalah ketika mana bertemu dengan benda-benda yang dia tak pernah jumpa. Tapi ada pun kata takut untuk ni apa semua, atau pendapat-pendapat yang agak Allah. Ada 15 pendapat disebut dalam kitab Al-Quran. Tuan-tuan boleh tengok sana. Itu yang kata dalam bahas masalah dalam khasyitu ala nafsi. Kemudian bila dia cakap macam tu, Khadijah kata faqalat Khadijah kata dalam berkatalah Khadijah, dia kata kalla. Khadijah kata dah jangan takut. Benda tu yang kamu fikir tu, dah jangan takut. Takut mati ke takut apa semua ke, tak jangan. Khadijah kata dah, wallahi ma yukhzika Allahu abada. Khadijah kata isteri Nabi support dia. Bila Nabi dalam keadaan susah, isteri rumah bagi dia kata tak apa, jangan dulu. Dia beritahu wallahi, Khadijah kata wallahi ma yukhzika Allahu abada. Allah yang kata Allah ni tidak orang kata menyedihkan kamu, tidak menyedihkan akan kamu Allah oleh Allah. Kalau pun begitu, maksudnya Allah tak sedihkan kamu. Dia begitu wallahi, maksudnya nak tunjuk kata apa? Jangan bimbang wahai Rasulullah. Allah tak akan kecewakan kamu, tak akan sedihkan kamu abadan sampai bila-bila. Ini yang kata innaka la tasilur rahim. Tadi dah beritahu ke siapa? Antaranya kamu antara orang yang la tasilur rahim, yang mengeratkan hubungan rahim.
tahmil ni maksud dia macam mana? Susah dari segi, bukan dari segi harta, dari segi tekanan jiwa, dari segi selain daripada harta. Lagi yang harta tu kata ulama watak sibul maklum tadi, nanti boleh segi harta, dari segi apa semua. Atau tapi yang kata tahmil kala ni maksudnya dari segi perceraian ke rumah tangga apa semua, atau dari segi benda-benda yang jarang orang boleh buat, dari segi motivasi ke apa semua, kamu boleh settle. Kamu menanggung benda masalah apa semua, jumpa dengan kamu pergi. Orang bergaduh, kamu pergi. Kemudian wataksibul maklum, dan kamu membantu menyelesaikan maklum, orang-orang yang maklum. Maklum ni maksudnya tak ada. Dalam kaedah dia sebut al-nadir al-ma'lum. Benda yang jarang-jarang ni sebab benda tak ada. Al-nadir al-ma'lum. Benda yang jarang ni seolah-olah tak sudah cerita dia kena ada. Maklum ni maksud ada apa? Ni Nabi diambil apa benda yang ada dalam rumah dia, pergi bagi orang susah. Pada hadiah pun tak ada apa. Tengok apa benda yang ada, pergi bagi. Kata Nabi. Kemudian watak baik, kemudian kamu ni orang kata mendekatkan, memuliakan baik, memuliakan tetap. Siapa pun yang mari nak jumpa dengan kamu, kamu mulia. Maknanya kata Nabi. Wa tu'inu 'ala nawaqib, kemudian kamu menolong di atas orang-orang yang nawaibil haq, orang-orang yang nak menegakkan kebenaran. Maksudnya orang yang baik, orang yang betul, kamu buat jadi betul naik. Walaupun di dalam kumpulan kamu, di kalangan sahabat kamu yang tak betul, kamu tak pernah bela dia. Dia tetap dalam keadaan salah. Kalau dia salah, dia tetap dalam keadaan. Itu dia panggil nawaib. Maksudnya menegakkan kebenaran. Maksudnya kebenaran itu adalah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fantara bihi Khadijah. Kemudian Khadijah pun. Bila Khadijah cakap bagi situ lagi. Allah kata isteri ini cukup peranan. Isteri peranan terus. Ini kita nak pergi semayang dulu, dia boleh tinggal, berupaya. Bila kita dalam keadaan susah, dia mentoli siapa? Orang banyak juga kata orang yang baik kalau kita ni macam isteri dia bagi siapa? Kita tengok Khadijah macam mana? Kemudian isteri yang macam ni, dia punya saham dia boleh sebagaimana suami dia pergi berjuang. Itu yang kata saham dia. Dia sebagai siapa? Baik. Kemudian berpisah diri dengannya oleh Khadijah, dengan Nabi oleh Khadijah. Hatta atat bihi warah. Hatta sehingga atat maksudnya asal mula datang. Maka kalau kita maksud bertemu bihi dengannya Waraqah ibn Nawfal. Bertemu dengan Waraqah. Oh, nak bagi sedap lagi ni. Bertemu dengan Waraqah ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdi ibn Uzza. Siapa dia ni? Ibn Asad Khadijah. Dia ni anak bos dari Khadijah. Maksud dia apa? Sepupu Khadijah. Ini yang kata Waraqah ibn Nawfal ini sepupu Khadijah. Di dalam, saya buka dalam Muslim, riwayat Muslim, dia kata apa? Dia kata bos saudara. Dia tak kata Ibnu Ammi, dia kata Ammi Khadijah. Kemudian dia kata bos saudara. Tetapi pendapat ini masih lagi dikritik. Maksudnya masih lagi terang. Tapi yang kuat mengatakan Ibnu Ammi, dia mengatakan sepupu lagi. Wa kana imra qad tanassara. Tanassara maksudnya asbah Nasrani. Maksudnya pada waktu itu dia ni beragama Nasrani. Jadi kepala ni maksudnya dia ni, kalau kita dipanggil, kalau macam kita ni orang alim lah, dia ni orang besar dalam agama Nasrani. Agama Nasrani betul punya. Dia ni yang kata Nawfal. Maksudnya dia pegang kitab Injil dulu. Dia mengaji kitab Injil, dia mendalami kitab Injil. Disebut masa bila yang boleh dia boleh jadi Kristian. Waktu zaman jahiliyah dulu dia dalam rumah cerdik pandai. Di antara Nawfal ni yang kata sepupu dia ni apa semua dan beberapa Zaid dan sebagainya. Dia pergi
dia berhijrah ke Syam. Syam pada waktu itu dah ada kemajuan Rom pada waktu itu. Bila dia pergi sana, dia mendalami yang kata agama Nasrani, agama apa tu Nasrani. Dia mendalami, kalau kita baca kita ni dalam Quran. Dalam ni dia kaji sampai ada benda yang pokok Nasrani rahsiakan, dia korek sampai ni. Oh ni yang kata dia korek sampai ni. Sebab tu dia yang alim dalam bidang agama Nasrani. Baik, jadi dia ni orang kata alim dalam bidang apa Nasrani fil jahiliyah, pada waktu jahiliyah. Dia mengenal agama Nasrani. Pada waktu dia pergi ke Syam, dia masuk agama Kristian. Baik, waktu tu apa Nasrani pada waktu tu masih Nasrani yang betul. Yang betul lagi tu. Lepas Taurat Nasrani betul lagi. Masih dia orang pegang lagi. Maksud tak besok mereka. Ya. Sebelum turunnya kepada Nabi SAW. Kemudian wakana yaktubul kitab, dan adalah ia apa Waraqah bin Naufal ini. Yaktubul kitab, menulis kitab Al-Ibraniyah dalam bahasa Ibrani. Dia kata dia ni hebat dalam bahasa Ibrani. Dia tulis kitab dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa apa? Dia ujian. Siapa tahu? Saya cari kita tadi untuk baca apa? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani tak tahu bahasa Yahudi. Kemudian bayar tubuh minal Injil. Kemudian dia menulis daripada Injil Ibraniyah dalam bahasa Ibrani. Oh, dia mengaji kitab Injil dalam bahasa Arab. Dia mengaji bahasa Arab. Maksudnya dia ni mahir bahasa Arab. Dia ni bukan cara orang, bukan kata bahasa dia saja. Bahasa Arab dia mahir. Dia boleh terjemah. Orang kata Injil itu dalam bahasa Ibrani. Mungkin pada waktu itu orang cakap dalam bahasa Ibrani. Dia pun boleh terjemah kitab Injil itu kepada bahasa Ibrani. Macam kita terjemah tafsir. Berarti tafsir. Maksudnya, bukan cara orang, boleh buat benda ni. Masya Allah, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu dalam kitab Injil. Ditulis apa benda yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat tubah, kemudian dia tulis apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kitab Injil, dia tulis. Ayat tubah, dia tulis. Ini yang kita warak. Wa kana syaikhan kabir, dan adalah Waraqah pada waktu itu syaikhan kabir, tua sangat. Pada waktu itu dia dah tua. Sepupu Khadijah, tapi dia dah tua sangat. Maksudnya umur mungkin dalam 60 ke atas. Syaikhan kabir ni dia masuk umur 60 ke atas. Dia kata syaikhan kabir. Orang panggil syekh tu orang tua. Kemudian khal'amiyah. Kemudian dia buta. Dah tua satu, mata tak nampak, buta. Dia yang kata Waraqah bin Naufal, buta. Tapi dia alim dalam kitab Injil. Faqalat lahu Khadijah ya ibn ammi. Maka katalah, dalam berkatalah Khadijah lahu baginya, dalam berkatalah Khadijah lahu baginya, telah berkatalah lahu baginya, bagi Waraqah Khadijah tu oleh Khadijah. Dia tak ada ada. Maksudnya mesti faham. Ya ibn ammi. Khadijah dia berkata dekat apa sepupu dia kata tadi. Kata Waraqah, dia kata ya ibn ammi, dia kata wahai sepupu, isma min ibni akhika. Dia kata tolong. Dia kata tolong. Tuan-tuan, Khadijah kata macam ini. Yang kata Khadijah menggunakan istilah amar ini. Apa sebab? Pasal satu, kata ulama, Waraqah dah tua, kerana dia tak nampak satu. Kemudian Khadijah nak Waraqah ni tengok betul. Tu dia kata, ya ibn ammi ismah. Dia kata tengok betul-betul apa yang ni, apa yang Muhammad nak cerita ni. Dengar bagi betul-betul. Kemudian buat tafsiran. Pasal dia ni apa? Dalam bidang alam, dalam bidang penafsiran. Pasal dia mahir.
Kalau saya benda yang dia nak cerita ni sudah tertulis di dalam kitab Injil yang ada dulu. Itu dia suruh dengar apa semua tu. Min ibn al-akhi, daripada anak saudara kau, daripada orang kata ibn al-akhi, daripada sepupu kamu. Faqala lahu Waraqah, maka telah berkatalah Waraqah lahu, baginya, bagi Nabi. Domai tak lain, memang lain dia punya maksud. Waraqah kata apa? Ya ibn al-akhi. Waraqah kata ya ibn al-akhi. Dia kata ya Muhammad, kalau kita istilah kita. Ya sepupu aku, dia kata Masa tara, apa dia yang kamu tengok? Allah ni maksudnya tengok, bukan kata tengok mata saja. Mata ni tengok dengan hati sekali. Apa benda yang kamu rasa, yang kamu nampak, itu dia panggil tara. Dia panggil Fanzur maza tara. Apa? Nabi Ibrahim tanya dekat anak dia Ismail, waktu dia kena sembelih. Waktu dia kata dia kena sembelih. Dia tanya, dia kata Fanzur maza tara. Apa benda yang kamu nak? Maksudnya bukan kata hang saja, bahkan dalam dia panggil. Mana dia berperasaan sekali. Atau dia panggil tahu. Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menceritakan oleh Rasulullah SAW khabaran ma'ra'a, apa yang ditelah. Nabi pun cerita sekian pada main baca, main kita baca tadi kan. Nabi cerita kepada orang. Faqala lahu, maka telah berkata lahu, baginya Waraqah, oleh Waraqah. Waraqah berkata dekat Nabi, dia kata hadzal namus. Waraqah kata dekat Nabi, dia Nabi duk cerita yang kata main peluk dia apa semua, main tempat dia suruh main baca apa semua, dia peluk apa dia kata sampai macam tu dia cerita. Waraqah pun bila dah apa yang cerita, dia pun terus bagi. Dia kata hadzal namus, dia kata ini namus. Namus ini ditafsir oleh ulama ada banyak maksud. Ada yang mengatakan namus ini penyimpan rahsia kebaikan. Ada yang kemudian ada yang mentafsirkan namus dengan satu lagi apa? Yesus menyimpan keburukan, menyimpan rahsia keburukan. Maksudnya dia sudah ada. Ada yang ulama katakan. Ada ulama mengatakan namus ini dengan maksud malaikat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia panggil istilah namus. Tapi sepakat ulama mengatakan namus itu malaikat. Walaupun ada banyak yang mengatakan istilah namus ini, tapi yang senang kata itulah malaikat. Mungkin istilah yang digunakan oleh Waraqah itu menggunakan istilah yang ada di dalam Al-Quran. Ini kata. Baik. Kemudian kata Waraqah lagi, allazi nazzala, yang diturunkan Allah oleh Allah ala Musa, dekat Musa tu. Dia begitu. Dia kata hanya perlu kamu tadi yang suruh baca tadi ni, bukan orang lain, bukan setan, bukan apa-apa dah. Dia bukan benda lain. Itu namus, itu malaikat yang perlu kamu. Siapa dia malaikat? Malaikat satu putusan yang Allah pernah putus dulu kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia bagi dekat Nabi Musa. Ini benda ni sudah dicerita di dalam kitab Injil, kemudian sudah dicerita dalam kitab Taurat. Dia pun beritahu. Baik, kemudian dia pun beritahu kata apa? Dia kata ya laitani fiha jaza. Dia pun bila beritahu kata apa benda yang Nabi nampak di benda apa semua, tu kata malaikat apa semua, dia pun beritahu. Dia kata ya laitani. Dia kata kalaulah aku ni. Dia kata ya laitani, laita kalau dalam dia panggil laita mani. Dia bukan tarji, laita mani. Tamani ni, laita ni maksudnya harap yang tak akan dapat. Dia kata ya laita tu dia menggunakan kalimah laita. Mana ya laita fiha jazra. Dia kata kalaulah fiha
adanya pada waktu ni dia kata jaza ini kalau saya maksud dia guna terjemah dalam dia sebut orang kata binatang kecil. Kemudian diguna pakai kalimah binatang kecil itu maksud dia apa? Maksudnya kalau dia ni boleh jadi muda. Dia panggil macam tu, kalau lah dia muda balik. Itu dia panggil kalau lah aku boleh muda. Dia panggil ya laitani fiha jazaa. Dia kata kalau lah boleh return balik, aku boleh jadi muda. Tapi tahu dia, mana ada orang tua tiba-tiba main tengok 25 tahun. Mana ada? Dia ni dah umur berapa puluh tahun. Dia kata kalau lah aku boleh jadi muda balik. Kemudian dia kata laitani, kalau lah aku hayyan, aku boleh hidup. Hayat, aku boleh hidup lagi panjang umur lagi. Dia kata kalau Tuhan memang bagi panjang umur lagi. Tapi sampai bila? Maksudnya umur takkan sampai melebihi kepada mengikut kepada kebiasaan dia. Dia buat 100 lebih. Itu dia waktu itu dia dah tua. Dia kata kalau lah Tuhan bagi hidup lagi, iz yukhrijuka qaumuka. Iz ini maksud dia apa? Iaitu ketika mana kamu dihalau, iz yukhrijuka qaumuka oleh kaum-kaum kamu. Dia beritahu kata apa? Dia beritahu kalau lah aku hidup lagi waktu kamu akan dihalau. Iz ini maksud dia apa? Ulama bahas antaranya Imam Ibnu Malik. Kita nak Ibnu Malik paling. Dia kata apa? Dia kata iz ini menunjukkan masa yang akan datang. Iz ini menunjukkan masa yang akan datang. Dia kata kalaulah aku boleh hidup ketika mana aku boleh tengok kamu ini dihalau, yukhrij, mana dikeluarkan, dihalau oleh kaum kamu. Di mana tu? Maksudnya dia minta kalau dia boleh hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi jawab dekatnya? Nabi jawab, Nabi kata, awal mukhrijiyah. Bila Nabi dia beritahu kata kamu akan dihalau, maksud dia kamu akan datang nanti dihalau oleh orang-orang, oleh kaum kamu. Maksudnya di kalangan kelompok Quraisy akan boikot kamu, akan tolak cara kamu akan datang. Hari ini kamu tak nampak lagi. Hari ini orang main puji Nabi ni, orang gelar al-amin, orang musadun, dia pergi mana ke apa semua. Cuma perbezaan, orang tak nampak lagi pada waktu itu. Tapi dia kata mungkin satu masa kamu akan dihalau oleh kaum kamu sendiri. Maksudnya oleh bapa adik-adik kamu. Macam Abu Jahal, Abu Lahab, adik-adik dia. Abu Jahal buat saudara dia, Abu Lahab buat saudara dia. Semua ni menghalau Allah. Dia cerita. Lalu Nabi pun bila dengar kata, kamu akan dihalau, Nabi pun kata, awal mukhrijiyah, aku kena halau ke? Maksudnya nak tunjuk kata betul ke akan datang aku kena halau? Tu nak tunjuk kata, dia pun tak percaya, betul ke aku akan kena halau, akan datang? Qala, kata dia, ni yang kata Warakah ni, yang kata dia hebat. Dia kata nak, ya. Pasal apa? Dia kata lam ya'ti rajul, dia kata tidak datang mana laki-laki dia. Maksudnya siapa laki-laki itu? Yang nabi-nabi dulu. Yang kata rajul itu nabi-nabi dulu. Khatun semata-mata. Maksudnya nabi-nabi yang Allah utus dulu ni, dia orang ni yang Allah utus ni, semua ni bimis lima jita bih illa audi, sama juga. Maksud dia apa? Kalau baca sejarah nabi-nabi dulu, nabi mana yang orang kata Allah utus dia boleh hidup senang lima, tak ada orang main benci dekat dia. Nabi Nuh alaihi salam macam mana penderitaan dia, berapa tahun dia dakwah, berapa kerak yang ikut dia. Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, semua nabi yang kata rajul ni tadi ni, dia beritahu dalam kitab orang kata ini disebut cerita benda-benda ni. Maksudnya nabi-nabi semua orang kata melalui rintangan, susah, paling maut di dalam dakwah. Begitu juga kamu. Dia kata, kamu pun lah. Tu bila Nabi jadi macam tadi dia pun main cerita.
Iaitu majita, apa yang telah kamu datang, yang kamu bawa, bihi dengannya, dengan nyemah tadi, dengan apa yang kamu bawa, jadi wahyu, jadi tauhid, ajak manusia kembali kepada Allah. Illa audi, melainkan illa audi pula. Jangan pakai audi pula lah. Illa audi, melainkan ditolak. Malaikat dia orang ditentang. Oh ni maksudnya dia orang kembali balik, tentang balik. Wa in yudrikni, dia pun beritahu. Dan kalau dah sekiranya yudrikni, diberi kehendak ataupun kemampuan yaumuka, pada hari kamu, pada hari waktu kamu kena benda-benda macam ni. Ni ada dia pun satu juga, dia kata kalau lah Tuhan bagi aku, orang kata kemampuan, bagi aku orang kata hidup boleh lama, pada waktu kamu kena yaumuka ni masuk pada hari yang dia kena yaumuka macam ni, ansurka, kata Waraqah, aku akan tolong kamu. Nasrah, nampak? Aku akan tolong sungguh-sungguh. Mu'adzara, hebat. Maksudnya, kata macam mana? Tolong sungguh-sungguh, kerja keras. Mu'adzara ni maksudnya, kata ungkapan menguatkan. Tolong sungguh-sungguh. Maksudnya Waraqah kata, kalaulah aku diberi kekuatan dan daya pada waktu kamu kena jemuh apa semua, mereka pakai tolong kamu. Summa lam yansha, kemudian tidak berapa lama Waraqah an rufiya wa fadral wahyu, kemudian kata tak berapa lama kemudian Waraqah meninggal dunia, kemudian orang kata terhentilah wahyu. Maksudnya tentang kata apa, wafatnya Waraqah ni pun masih ada pembahasan. Ulama bahas huruf waw dalam kalimah wafatara tadi ni. Waw ini dia tafsirkan kalimah waw yang kata, orang kata tertib lepas al-wafiyah ni, wufiyah tadi ni, terus ada wafatara wahyu, terhenti wahyu. Dia bahas pula, ulama bahas. Ada yang mengatakan apa, Waraqah ibn Naufal dan hidup dan pernah menyaksikan orang kata Bilal ibn Rabah disesa. Maksudnya waktu tu Islam dah mula naik. Maksudnya pada umur. Ada yang mengatakan bahawasanya Waraqah ibn Naufal apa tak sempat selepas daripada tak berapa lama dia meninggal. Ya. Tapi Ibnu Ishaq yang dibuatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan bahawasanya dia dan menyaksikan Bilal itu, maksudnya 4 jam lagi. Ya. Cuma orang kata terhenti wahyu ni kena jangan salah faham. Ada yang mengatakan wahyu terhenti selama 3 tahun. Ada yang kata wahyu terhenti selama 3 tahun. Selepas Nabi dapat Iqra bismi rabbikal ladzi dengan ya ayyuhal mudaththir. Lepas tu berhenti terus. Wahyu berhenti. Tapi jangan salah faham. Wahyu berhenti bukan bermaksud Jibril tak main turun dekat Nabi. Jangan salah faham. Tapi Jibril main turun lagi dekat Nabi. Cuma orang kata terhenti itu dengan sebab nak melambatkan sikit saja. Melihat kepada situasi keadaan oleh Arab Jahiliyah pada waktu itu, maka ulama dia ambil kata sepakat mengatakan hanya wahyu itu dilambatkan saja. Ada yang mengatakan 6 bulan. Ada yang kata 3 tahun, ada yang kata 6 bulan. Ada yang kata macam ni, tu yang kata. Ada yang mengatakan 3 tahun, tetapi Nabi masih berdamping dengan malaikat Israfil. Maksudnya dalam masa tak turun wahyu itu Nabi berdamping dengan malaikat Israfil. Ini dirot terus ditolak oleh Al-Waqidi, menolak pandangan ini. Dia kata mana ada Nabi berdamping dengan malaikat Israfil. Bahkan yang selalu mendampingi Nabi adalah Jibril. Habis. An fatrat
dikala Nabi SAW orang kata dikala menceritakan menceritakan an fatratil wahyi, tentang putusnya wahyu, maksudnya terhentinya wahyu. Faqala, maka kata Nabi, fi hadithih, pada ketika peristiwa itu berlaku, bainana ana amshi, ketika mana kami berjalan, ana amshi, saya berjalan, sami'tu sautan, tiba-tiba terdengar satu suara. Ini Nabi cerita ni. Itu yang kata jalan, ada pendapat mengatakan di Ajian yang kita pernah cerita minggu lepas, di Ajian Nabi berjalan. Nabi dengar satu suara minas sama, daripada langit. Farafa'tu basari, dia pun angkat dia punya mata dia. Dia pun tengok. Faizal malaku, maka apabila dia duk tengok al malaku, tengok malaikat, apa malaikat, allazi ja'ani bihira, yang pernah datang dulu dekat aku masa dia gua Hira. Maksudnya ini kali kedua lah. Waktu kali Hira tu, kemudian waktu dia berjalan-jalan, mari lagi. Maksudnya nak kata apa? Walaupun wahyu terhenti, tapi malaikat mai duk datang dekat Nabi. Aneh. Malaikat mai duk datang lagi dekat Nabi. Bukan kata malaikat tak mari apa semua, tak. Ada yang pendapat mengatakan malaikat ajar Nabi mengaji dan sebagainya lah. Macam-macam duk ajar Nabi. Kemudian jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard. Dia duk nampak yang kata malaikat tadi ni tengah duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Dia duk tengok antara langit dan bumi, duduk atas kursi. Kursi macam mana kita tak tahulah. Kursi aras macam mana. Kita bagi tahu dulu. Ada pendapat mengatakan, ada riwayat mengatakan Nabi pernah cerita, Nabi tengok malaikat dia ada 2 sayap. Malaikat ada 2 sayap, tapi sayap dia cukup besar. Ada pendapat mengatakan 600 sayap. Satu sayap menutupi antara langit dan bumi. Besar mana kita tak tahu. Tak tahu. Saya nak gambar benda ni. Nabi SAW dia cerita perihal yang kata malaikat yang dia biasa nampak, yang dia biasa tengok. Kemudian dia pun faru'ibtu, dia pun bila nampak dia pun jadi ketar. Aku jadi tengok dia jadi lain macam, ketar selalu. Faru'ibtu minhu faraja'tu, kemudian aku pun balik. Faqultu zammiluni, kemudian dia pun kata selimutlah aku. Maksudnya dia kata dekat isteri dia lah, selimut dekat aku, selimut aku. Fa'azalallahu ta'ala, maka turun oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir ila qawlihi wa rujza fahjur fahamiya wahyi. Kemudian turun ayat, wahai orang yang berselimut, bangun, fa'anzir, bagi peringatan. Turun ayat tu sampai habis, ila qawlihi, sampai habis dia. Wa rujza, ada ulama bahas rujz ini dengan maksud berhala. Fahjur, musnahkan. Fahjur maksudnya musnahkan. Ada yang mengatakan maksiat, tapi yang lebih kuat mengatakan dengan maksud berhala, pasal dengan berhala manusia akan disiksa. Pasal dia menyembah berhala, mengagungkan berhala, maksudnya syirik. Dengan sebab tu amalan baik dia tidak ada guna, dan menyebabkan walaupun baik dia buat, dia tetap disiksa. Tu yang kata berhala mau kena, orang kata tinggalkan ataupun hancurkan. Fahamiyal wahyu, kemudian terputuslah kemudian orang kata barulah, orang kata berterusan wahyu. Barulah datangnya wahyu balik. Selepas daripada tu baru mari pula. Ambil masa yang kita bagi tahu. Ada yang mengatakan 3 tahun 6 bulan dan sebagainya. Itu pandangan, habis itu. Satu lagi, laju-laju. Satu lagi. Bai'an Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala, la tuharrik bihi lisanak
lita'jala bih, daripada Ibn Abbas fi qawlihi, pada perkataan Allah Ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka, jangan kamu gerakkan bihi lisanaka, akan lidah kamu, lita'jala bih, dalam keadaan, kalau kita panggil kelang kabut, gopoh, laju sangat, ta'jal, ana musta'jil, saya nak cepat, dia macam dalam itu cepat-cepat, dalam mana jangan gopoh sangat. Baca Quran tu kalau boleh jangan tu, mesti mau kena tartil, mau kena ada tajwid dia, mau kena ada cara dia, panjang pendek dan sebagainya. Tu yang Tuan main pesan. Qala, kata Ibn Abbas, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'alij. Ibn Abbas dia kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'alij min tanzil syiddah. Yang kata Nabi ni dia jaga sungguh. Yu'alij ini maksudnya dia bukan kata dia prihatin benda hak dia baca tu kemudian dia jaga. Kalau orang panggil, kalau orang buat perawatan, perubatan Islam, dia panggil mu'alij. Tu yang kata Tok Bomo tu dia panggil mu'alij, perawat. Tuan-tuan, dia rawat orang, bukan dia rawat kosong, dia mau kena ada isi dia juga. Tu dia panggil mu'alij. Kalau dia jaga orang, dalam dia kosong, hantu main masuk dekat dia balik. Maksudnya kalau dia mu'alij, dia main jaga orang, dalam masa yang sama dia duk jaga. Maksudnya dia punya dalam dia tak kosong, dengan zikirnya, dengan apa bendanya, dengan amalan-amalan dia ni duk penuh. Ni dia panggil, sebab tu dalam ni dia menggunakan kalimah mu'alajah atau dia panggil yu'alij. Yu'alij ni maksudnya Nabi dia jaga sungguh, dia baca-baca, kemudian dalam baca tu dia pun jaga, kemudian dalam ada dalam tu dia pun dia jaga. Minat tanzil, daripada apa yang diturunkan, syiddah, bersangatan. Maksudnya jaga sungguh-sungguh. Tu kata Quran ni, Nabi waktu Jibril duk ajar dia ambil teliti sungguh-sungguh. Kemudian bila dia dah dapat dekat dia jaga sungguh-sungguh Quran ni. Itu maksud dia yu'alij. Faham kita? Wa kana mimma yuharriku syafatai. Dan adalah, yang kata Nabi SAW, mimma dengan apa, yuharrik, menggerakkan syafatai, dua bibir dia. Tuan-tuan tengok terjemah dalam tu saya garis. Ni dalam surah Al-Qiyamah ni. Ibn Abbas berkata Rasulullah SAW menerima wahyu dengan sangat tertekan sehingga baginda menggerakkan ibu saudaranya. Syafatai maksudnya dia gerak ibu saudara dia. Mai bila pula ibu saudara dia mai ada situ. Maksudnya bahaya kau. Lepas tu terjemah secara cepat. Gerak mak saudara dia secara cepat. Mampu kena shadow dengan mak saudara. Kemudian dia kata untuk mengikut wahyu yang diterimanya, untuk mengikut wahyu tu. Ibnu Abbas mengatakan aku juga menggerakkan kedua ibu saudaraku. Dia nak tiru Nabi, dia pun pergi gerak pak saudara dia. Ibnu Abbas. Lain. Syafatai itu maksud dia bibir. Gerak bibir. Lari. Saya duk baca tadi tengok, apa benda ni? Lari jauh tu. Esok nak buat sedap mengajar orang apa semua, guna baca terjemah ni terus. Dia terjemah ni ke, dia main pusing pula. Waktu tu mak saudara dia ada tepi dia. Dia main jangan karut marut tu. Faqala Ibn Abbas fa ana uharrikuhuma lakum. Maka berkata Ibn Abbas, dia kata, dan aku pun uharrikuhuma, aku nak menggerakkan keduanya, yakni bibir tadinya, lakum, bagi kamu, kama, sebagaimana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma, sebagaimana Nabi duk gerak. Tuan-tuan tengok dah, di sini dia ada pencanggahan. Di sini dia ada pencanggahan. Dalam Quran dia mai duk sebut ni, la tuharrik bihi lisanak. Dalam Quran Tuhan bagi tahu kata ni lidah. Tuan-tuan tengok dalam ni Nabi ajar syafatai, bibir. Canggah tak bercanggah? Nampak bercanggah tapi tak.
Nampak bercanggah tapi dah. Pasal apa? Kata ulama, pasal bibir dengan lidah ni dia memang kena ada peranan antara dua ni. Tak boleh antara kalau tutup mulut bibir ni lidah saja gerak tak jadi apa. Kalau lidah saja gerak, kalau orang kata lidah tutup, bibir saja gerak tak jadi apa. Maksudnya tidak ada percanggahan. Cuma ada sikit saja percanggahan antara Ibn Abbas. Ibn Abbas dia kata, aku nak tunjuk dekat kamu sebagaimana Nabi mai tunjuk dekat aku. Tuan-tuan, ni la tuharrik bihi lisanaka ni surah Al-Qiyamah. Ulama bersepakat surah Al-Qiyamah adalah surah Al-Makkiyah. Surah Makkiyah yang turun sebelum hijrah. Ibn Abbas lahir 3 tahun sebelum berhijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Maksud dia, waktu turun ayat ni Ibn Abbas tak ada lagi. Tapi pasal apa Ibn Abbas boleh main cerita benda ni? Maka dibahas oleh ulama. Bahas, ada yang mengatakan Ibn Abbas diajar oleh Nabi SAW selepas daripada tu. Ada yang mengatakan sahabat-sahabat yang ada pada waktu Nabi cerita tu, dia main cerita kepada Ibn Abbas. Dua pendapat ini merupakan pendapat yang kuat. Baik. Wa qala Sa'id, berkatalah Sa'id. Nabi Ibn Abbas dia tunjuk dekat Sa'id. Dia kata Sa'id, ana uharrikuhuma, aku pun menggerakkan dua bibir. Caralah kalau baca tu dia gerak bibir cara macam mana Nabi baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, macam mana baca bismillahirrahmanirrahim, bibir tu. Sebab tu tuan-tuan kalau mengaji qiraah ada sanad tu, syekh dia suruh kita tengok bibir dia. Dia tak mau baca-baca pejam, tak mau. Walaupun surah tu kita dah baca, tapi dia kata, ni mai tengok ni aku punya syafatai ni. Tengok mulut aku duduk di mana, lidah keluar banyak mana, kemudian duduk di mana lidah, ni dia suruh tengok. Pasal apa? Pasal ni sanad dia duk ambil daripada guru-guru dia tu sampai kepada Nabi SAW. Begitu juga ni cara yang diajar oleh Nabi kepada Ibn Abbas kepada Sa'id dan seterusnya kepada riwayat yang lain, jalur-jalur yang lain. Wa qala Sa'id, kemudian kata Sa'id, dia kata ana uharrikuhuma, aku pun menggerakkan kedua-duanya, kama raaitu Ibn Abbas, sebagaimana aku melihat Ibn Abbas. Dia pun bagi tahu sebagaimana dia tengok Ibn Abbas duk main gerak ajar dia. Yuharrikuhuma, menggerakkan keduanya, faharraka syafatai, dan menggerakkan orang kata dua bibir. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah firman Allah Ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ini surah Qiyamah dah. Qala jam'uhu laka fi sadrika wa taqra. Lalu Allah Ta'ala turun, la tuharrik bihi, jangan kamu gerakkan, bihi dengannya, akan lisan kamu, lidah kamu dalam keadaan kalut, lita'jala bih, inna alaina, sesungguhnya kami, kata Allah, jam'ahu wa qur'ana, kami impunkan, kami kumpulkan wa qur'ana, Quran untuk dibaca. Qala jam'uhu, menghimpunkan Allah Ta'ala, laka, bagi kamu, fi sadrika, dalam dada kamu, wa taqra'u, untuk kamu orang kata baca, untuk kamu baca. Fa iza qara'nahu, maka apabila kami baca hu, fattabi' qur'ana, maka kami ikut Quran. Qala fastami' lahu wa ansi, maka kata dia dengarlah baginya, wa ansi, dan diam. Summa inna alaina bayana, semuanya summa inna alaina, kemudian sesungguhnya ke atas kami bayana, penjelasan yang kata Quran tadi. Summa inna alaina, kemudian orang kata dekat atas kami lah yang Allah turun itu, antaqra'u, untuk orang kata dibaca. Fakana Rasulullah SAW ba'da zalik, selepas daripada tu, iza atahu Jibril, apabila datanglah Jibril, istama'ah, Nabi pun mendengar Jibril baca. Istama'ah ni maksudnya bila Jibril mai datang dekat Nabi, ajar Nabi baca Quran ni, Nabi dengar. Faizan talaqa, kemudian apabila Jibril, faizan talaqa Jibrilu, apabila baliklah Jibril, fara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka membacalah oleh Nabi SAW kama qara'ahu, sebagaimana yang dibaca oleh Jibril alaihissalam. Macam tu. Maksudnya Nabi dia ikut cara macam mana wahyu yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam, kemudian Nabi baca macam tu. Maka cara-cara yang Nabi ajar tu, kita baca dalam bab qiraah tu, dia ada banyak turuk. Sehingga sahabat berselisih antara cara periwayatan, maka timbulnya periwayatan yang kata 7 periwayatan dan sebagainya, ada yang kata 10 dan sebagainya. Pecanggahan dari segi periwayatan ni, maka semuanya itu merupakan periwayatan yang betul. Cuma cara itu berbeza dan bunyi itu berbeza. Habis itu